Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Ibu Syamil. Hari ini saya nak terangkan sedikit tentang bagaimana cara closing dan follow up yang lebih berkesan. Sebab ramai klien saya yang mereka ni ada mempunyai masalah closing dan follow up. Jadi sebab tu saya terangkan lebih detail macam mana method you all sekarang ni nak senang close dan follow up. Ini video pertama saya lah yang fokus kepada closing dan follow up, dan insyaAllah kalau you follow dalam grup Telegram saya ni akan banyak lagi video-video lain. Jadi you all boleh gunakan video-video tu untuk tambah baik lagi in term of strategi macam mana nak lebih senang nak close. Okay, jadi kali ni saya akan letakkan slide. Jadi daripada slide ni pun saya akan explain lebih detail melalui setiap slide yang saya bagi ni. Okey, sekejap saya share screen dulu. Okey, jadi saya dah share screen. Saya nak open slideshow. Okey. Okey, strategi mudah close dan teknik follow up yang berkesan. First kali, bila kita nak close, kita kena tahu apakah sebenarnya kerisauan setiap prospek kita. Sebab ramai prospek yang datang, bila kita buat ads, tak kisahlah kita buat ads FB ke, TikTok ke, ataupun kita buat produk apa, produk ke, servis ke, apa saja jenis perniagaan yang kita jalankan, setiap prospek yang datang ni, mereka ni ada satu kerisauan, kebimbangan yang terbesar yang menyebabkan kalau anda boleh solvekan kebimbangan mereka, insya-Allah mereka boleh beli produk daripada anda. Jadi bila WhatsApp kita, jangan dalam kepala kita fikir orang tu terus nak beli, orang tu tak terus nak beli. Kita cuba letakkan kita ni dekat tempat audience. Adakah kita bila kita WhatsApp orang, bila kita nampak kat Facebook, adakah terus kita WhatsApp dia terus kita beli? Dia jarang berlaku. Memang ada, tapi jarang berlaku. Lagi-lagi sekarang ni zaman hyper kompetitif. Maksudnya competition yang sangat banyak. Bukan anda seorang buat ads, orang lain buat ads, para kompetitor buat ads, semua orang pandai buat ads. Jadi sekarang ni anda nak dapat prospek tak susah. Sebab biasanya kalau kita, orang WhatsApp kita tu, biasanya mereka memang nak, tapi tahap level dia orang nak beli produk anda tu macam orang pergi jalan-jalan dekat shopping complex, window shopping. Adakah dia setiap kali kedai dia masuk dia akan beli? Tak semestinya. Jadi biasanya dia orang akan tengok-tengok, survey-survey, jalan-jalan dulu kan. Jadi kalau dia orang rasa dia perlu produk tu dia beli, dia akan beli. Kalau dia rasa tak perlu, dia tak beli. Jadi sebab tu kita kena tahu, kita kena letak dalam kepala kita apakah sebenarnya 10 kebimbangan prospek. Contohnya kebimbangan apa? Contohnya dia nak tahu betul ke kedai anda ni seller yang genuine? Betul tak? Dia nak tahu kebimbangan dia, betul ke ni kan? Takut-takut saya WhatsApp, bayar-bayar duit, barang tak sampai. Jadi anda kena fikirkan, cuba orang kata duduk tenang, fikirkan apakah 10 kerisauan, kebimbangan prospek anda? Apakah kerisauan prospek anda yang menyebabkan mereka ni kalau anda boleh solvekan masalah mereka, mereka akan membeli dengan anda. Jadi cuba fikirkan lagi. Nombor 1, genuine. Kedua, betul ke produk anda ni bagus? Betul ke produk anda ni bagus? Jadi kalau kata nombor 1 tadi, kerisauan dia adalah tentang betul ke kita ni genuine. Jadi apa yang kita boleh nak selesaikan, kita bagi dia, mungkin kita boleh bagi dia office kita kat mana, gambar office, apa boleh kita bagi kat dia. Boleh bagi kita, kalau kita ada team, tunjuk gambar team kita, tunjukkan gambar kita dah bagi deliver pada customer, tunjukkan contohnya berapa ramai customer kita dah beli produk kita, tanggap gambar kita. Sebab itulah gambar WhatsApp, gambar page, kena ada gambar, sekali gambar seller, barulah orang nampak anda adalah genuine seller. Ni yang letak WhatsApp pun letak gambar tak ada gambar, dekat page pun tak ada gambar langsung, orang takut. Lagi-lagi zaman yang penuh dengan scammer ni. Jadi nombor 2, contohnya masalah apa? Masalah betul ke produk anda ni bagus? Anda kena tunjukkan story-story. Kalau anda jual produk apa, Kakak Full, tunjuklah
berapa ramai orang dah boleh claim, macam mana servis anda buat. Kalau anda jual produk kesihatan, berapa ramai orang dah baik guna produk anda. Jadi setiap kebimbangan ni mesti ada bukti, jawapan yang menjawab kebimbangan dia orang. Ketiga, mungkinlah dia takut dari segi barang anda cepat sampai ke, berapa cepat sampai. Jadi kita tak tahu aspek mana yang menjadi kebimbangan terbesar mereka. Kita tak tahu. Jadi that's why kita letak dalam kepala kita 10 kebimbangan terbesar mereka. Jadi bila kita dah dapat assume, kadang-kadang assume kita ni bukan tak tepat. Sebab kita bila kita dah lama berniaga, kita dapat tahu ramai orang ada kebimbangan tersebut. Jadi that's why bila kita solvekan kebimbangan diorang, setiap customer atau prospek yang baru, kita bagi contohnya macam mana nak tunjuk orang kata menjawab kebimbangan. Contohnya, bila prospek datang kat kita, kita bagi info dan kelebihan produk atau servis kita dengan menjawab kebimbangan dia. Contohnya kita cakaplah kelebihan produk kita. Apa kelebihan produk kita? Kelebihan produk kita ni adalah benda-benda yang menjawab kebimbangan dia. Contohnya dari segi apa? Dari segi produk ni memang kata patuh syariah, kan, halal. Jadi mungkin kebimbangan diorang dari segi betul ke produk ni halal, kan? Jadi benda-benda ni boleh letak dalam kelebihan, boleh letak dalam testimoni. Jadi semua info-info yang you bagi, tak kisahlah dari segi nak bagi kelebihan ke, nak bagi info ke, semua melibatkan menjawab kebimbangan diorang. Jadi sebab kena faham, kalau kebimbangan diorang selesai, jadi anda senang nak close. Kebimbangan diorang tak selesai, anda susah nak close. Itu je. Jadi macam kita ni, orang kata nak approach, contohlah macam kita ni, contoh orang lelaki, nak melamar seorang perempuan, mestilah ada kebimbangan orang perempuan tu dalam kepala dia. Ini lelaki ni boleh menjamin hidup aku ke? Kan, apa pekerjaan dia? Adakah dia boleh menjaga bakal anak aku, kan? Boleh menjaga family aku. Jadi ada 10, mungkin 20 kebimbangan dia. Jadi bila start kenal dengan lelaki tu, baru nampak lelaki ni memang bagus, lelaki ni memang okey, memang boleh membantu, boleh menjaga dia. Jadi itulah datang perasaan yang lebih selesa untuk nak menjalankan, orang kata urus niaga, kalau customer dengan seller lah. Jadi that's why dalam proses closing, 10 kebimbangan customer tu adalah aspek yang paling penting dan kita nak kena selesaikan. Kalau kita berjaya selesaikan, insya-Allah kita akan, kalau kita faham kebimbangan diorang, insya-Allah apa saja info kita nak hantar, konten ke, contoh kenapa orang buat konten dalam page beria-ria, dalam page buat deliver barang, buat kata tunjuk office, tunjuk apa lagi, tunjuk testimoni, semua tu nak menjawab kebimbangan, bukan buat suka-suka tu, kan? Nak bagi, nak tunjukkan kata sijil patuh syariah, semua tu aspek menjawab kebimbangannya. Jadi kalau you faham tentang aspek menjawab kebimbangan ni, you takkan buat kerja sia-sia dalam kita nak closing ataupun follow up. Sampaikan contohnya dalam follow up pun, you boleh bagi testimoni yang menjawab kebimbangan. Contohnya bagi story, okey, ada customer kita yang dah guna servis kita, alhamdulillah dah ada result. Jadi semua aspek menjawab kebimbangan. Jadi memang you kena sendiri berfikir apakah kerisauan mereka dan you kena bagi bukti sebanyak mungkin. Yang boleh menyebabkan diorang kalau tengok bukti tu, diorang rasa lebih confident. Okey, kena faham berniaga online ni, even offline pun kadang-kadang kita nak jual tak senang. Offline depan mata ada kedai, tapi online lagi susah. Sebab online ni kedai tak nampak. Kedai hanya boleh tunjuk di page, dan page tu pun mungkin customer boleh cakap, alah ini pakai gambar orang lain ni, kan? Jadi maksudnya banyak perkara kita nak kena buat untuk nak meyakinkan mereka. Okey, kena faham kat situ. Seterusnya, mesti ada bukti yang kukuh dan menjawab kebimbangan mereka. Mesti kena ada bukti. Ada bukti, ada proof. Bukti boleh jadi dari segi gambar, dari segi video,
Gambar apa? Gambar contohlah kebimbangan dia dari segi produk ni betul-betul bagus ke? Kan? Apa proven sukses dia? Mungkin dari segi siapa yang pernah pakai. Buat story sikit. Okey, Cik Abdullah sebelum ni ada masalah dari segi nak apa? Nak selesaikan masalah, dia ada masalah dari segi, orang kata contoh ni kata ubat buah pinggang, contohnya lah ubat buah pinggang. Sebelum ni ada masalah dari segi buah pinggang, dah pernah jumpa doktor, macam-macam doktor jumpa, tapi tak selesai. Alhamdulillah dah jumpa produk ABC ni, buah pinggang dia dah selesai. Tanya doktor, semuanya okey. Jadi bukti lah. Okey, contohnya gambar dia, komen ke, gambar dia video ke kan. Tak kisahlah, asalkan ada proof yang kita punya cerita ni benar. Itu pun boleh membantu. Jadi kena kumpulkan bukti. Kalau kata alah, macam mana cari bukti? Kena kumpul, kena bercakap dengan customer, kena minta kalau boleh screenshot WhatsApp dia ke. Jadi that's why benda-benda ni lah kita kena tonjolkan. Jangan kita nak jadi berniaga, jadi usahawan online, tapi perkara-perkara bukti ni kita sangat-sangat kurang. Ada, dah tak ada, simpan lah. Kalau tak ada, kena buat. Lagi-lagi kalau produk baru, orang pun tak pernah nampak, tak pernah tahu, tiba-tiba muncul dalam pasaran, lagi banyak bukti kena buktikan. Nak kena buktikan sebab orang ada pilihan untuk nak membeli. Kita tak nak orang membeli itu hanya nak cuba-cuba je. Orang nak biar orang beli kerana dia betul confident dengan produk servis kita. Ada elemen create agency dalam mempercepatkan proses pembayaran. Mesti kena ada elemen. Bila kita nak buat closing, kita mesti nak kena ada elemen create agency. Maksudnya macam contohnya offer, kalau bayar hari ni dapat free sekian-sekian. Dapat bayar hari ni dapat diskaun 10%. Dapat bayar hari ni dapat combo. Dapat bayar hari ni kita ada offer untuk 3 customer terawal hari ni. Dapat bayar, mesti kedai ada elemen create agency. Dan memang kalau boleh jangan lambat lama. Jangan buat terlampau lama offer tu. Offer tu kena buat dalam masa yang pendek. Sebab apa? Sebab bila customer WhatsApp you, kemungkinan besar akan ada ramai lagi seller-seller lain yang buat ads yang akan tuju pada dia. Dan kemungkinan besar dia akan klik WhatsApp orang lain juga. Jadi kalau dah ramai orang dia WhatsApp, jadi siapa yang akan menang biasanya? Siapa yang akan menang biasanya? Of course, produk dia kena ada wow factor, kena ada bagus, kena ada bukti, kena ada testimoni, semua dah cukup. Tapi kalau dia tak ada buat career agency, orang akan macam, tak apalah, nantilah kita survey-survey dulu. Dia tengok lagi 100 produk. Dah sekali dia pening, dia tak beli pun. Sebab dia pening. Sebab apa? Sebab semua seller bagi masa. Tak apa, tak ada offer apa-apa. Orang akan lebih terpengaruh kalau ada offer, kalau ada create agency. Create agency mesti ada elemen, mesti offer ni hanya untuk beberapa orang saja. Offer ni sekian-sekian. Jadi offer tu mesti orang kata, kalau kata orang marketing, orang kata seksi offer. Offer yang seksi, offer yang menarik. Jangan shock sendiri offer tu. You rasa you seronok seorang-seorang buat offer tu, orang lain tak minat pun. Jadi kena survey sikit lah, tanya-tanya sikit customer. Kalau saya buat offer macam ni, you minat tak? You minat tak? You minat tak? Kena rajinkan, tanya bakal audience you 10 orang, 20 orang, tanya feedback diorang. Jadi kat situ baru kita dapat kenal pasti offer yang mana yang bagus. Jadi kena kreatif dalam buat offer. Setiap produk atau services tak semestinya buang harga. Jangan ingat offer je buang harga. Offer je buang harga. Banyak. Boleh bagi free gift, boleh bagi extra value, boleh bagi combo, macam-macam jenis offer kita boleh buat. Tak semesti nak buang harga. Kita boleh naikkan harga, tapi bagi extra value juga. Dan kena bagi dalam limited time. Biasa dengar tak? Limited only, limited edition. For kata several customer only. Ayat-ayat macam tu, ayat-ayat yang kita biasa dengar dekat market. Mesti ada sebab dia buat. Sebab dia nak create agency, nak bagi prospek dia buat keputusan lebih cepat untuk membeli dengan dia. Kita tak buat benda tu. Kita bagi, tak apalah tuan fikirlah setahun ke 2 tahun ke, nanti tuan rasa kau dah nak beli, tuan datang balik. Jangan benda tu. Kalau prospek tu bertanya, terus cakap, okey, dalam masa 3 jam,
saya tanya tuan balik. Kalau tuan berminat atau tak. Nampak? Bagi prospek tu berfikir, bagi buat decision cepat sikit. Sebab kita berniaga online. Kita berniaga online. Jadi berniaga online, anytime je orang lain boleh sebat customer kita. Bukan produk kita tak bagus, tapi ada orang lain yang buat offer ataupun cara closing yang lebih mantap daripada kita, dia buatkan kita terlepas customer itu. Jadi selalulah berlaku macam tu sebab kita tak ada elemen create agency dalam apa saja yang kita jual. Penerangan mesti ke arah bagaimana produk atau servis anda boleh selesaikan masalah mereka. Jadi apa saja kita kena tahu setiap kali prospek kita kena tahu apa sebenarnya masalah diorang. Sebab orang beli sebabkan emosi, orang ada masalah, sebab tu dia nak cari. Jadi sebab tu anda kena tahu masalah apa diorang ni. Anda boleh tanya diorang, anda pun boleh orang kata masalah ni boleh jadi dalam kebimbangan diorang juga. Kan saya cakap yang mula-mula tadi, kebimbangan diorang apa? Kebimbangan diorang. Jadi penerangan kita mestilah ke arah menyelesaikan kebimbangan diorang, menyelesaikan masalah diorang. Jadi servis atau produk kita ni mesti menyelesaikan masalah diorang. Jadi kita tak boleh shock sendiri. Jadi sebab tu penerangan mesti dia kena solve masalah. Contohnya, okey, saya jual phone, contoh. Jadi orang yang nak datang kat saya ni adalah orang yang nak ada masalah. Dia tak boleh nak ada phone dia masalah, phone yang ada teruk, phone dia rosak, phone dia tak boleh SMS, phone dia tak boleh WhatsApp. Jadi kita tahu masalah dia kat situ. Jadi bila kita kata kita jual phone, kita tak boleh nak seronok-seronok, phone ni ada 5G, 6G, 7G. Duduk cerita yang function-function yang tak menyelesaikan masalah dia. Jadi benda tu tak boleh nak close. Tapi bila kita keluarkan phone ni dengan tujuan untuk boleh menyelesaikan masalah yang dia concern tu, jadi baru boleh close. Memang phone ni ada 1001 macam kelebihan, tapi kelebihan lain dia tak nak tahu. Kelebihan lain dia tak nak tahu. Dia nak kelebihan yang boleh selesaikan masalah dia tu. Macam saya katalah, concern dia sekarang ni adalah pasal WhatsApp. Dia nak WhatsApp dia pun. Yang awak cerita 7G, 6G, ada kat planet Pluto, ada kat planet Marikh, dia tak nak tahu. Dia nak tahu sekarang ni adalah kalau boleh selesaikan masalah dia tak boleh WhatsApp tu. Kalau you cakap kat dia, phone ni boleh WhatsApp, dia ada WhatsApp yang kata paling advance dalam dunia. WhatsApp orang belum tekan send lagi dah boleh sampai dah. Contohnya. Jadi dia dapat, best dia. Sedangkan phone ni ada banyak lagi aspek tapi dia tak nak tahu. Dia nak tahu adalah produk ni apa yang boleh selesaikan masalah dia. Itu analogi mudah saya bagi. Jadi you all kena fikir apa masalah sebenarnya customer you ni. Jadi apa saja penerangan you tu mesti menyelesaikan masalah dia. Barulah closing tu boleh berlaku. Terusnya, ada jaminan ke atas produk atau servis anda. Ada jaminan. Jadi jaminan tu kita kena buatlah sedikit jaminan, warranty berapa lama. Kalau kata benda tu tak masalah, dia tak selesai juga, walaupun dah guna produk atau servis, apa anda bagi, apa kata apa jaminan dia, apa cara anda nak selesaikan masalah tu kalau masalah tu tak selesai. Jadi that's why kita mesti kena tanya feedback prospek kita tu, adakah masalah dia ni dah selesai lepas guna produk atau servis kita. Kalau tak selesai, macam mana kita nak bagi selesai? Bila kita membuat produk atau servis yang menyelesaikan masalah dia, barulah dia akan repeat dengan kita. Dan kalau tak berjaya selesai, anda bagi satu jaminan. Okey, kalau tak ni apa? Contohnya, macam sebelum ni, saya ada tidur hotel dan masa tu berlaku yang mana bilik tu ada problem. Jadi apa benda jaminan dia bagi tukar bilik. Dia bagi tukar bilik yang lebih advance lagi, menyebabkan kita rasa puas hati. Itu maksudnya, ada jaminan, iaitu kalau masalah tu tak selesai, apa cara kontra dia? Apa cara kontra untuk memberikan mereka ni lebih puas hati? Sebab ialah dia tak naklah dia bayar duit, last sekali dia tak dapat apa-apa. Memang betul, customer satisfaction is very subjective. Kita tak boleh nak cakap cara A ni kena dengan cara dengan semua orang. Ada orang level of satisfaction dia lagi tinggi, ada orang lagi tinggi, ada orang lagi tinggi. Jadi kadang-kadang
jaminan tersebut boleh jadi berubah-ubah kepada tahap individu. Mungkin kita bagi pilihan kat dia. Kalau tuan nak tukar yang ni, saya bagi yang ni. Kalau tuan tak nak yang ni, saya bagi yang ni. Macam tu. Barulah kita boleh menyelesaikan dia punya kebimbangan dia. Kebimbangan lah kalau takut dia keluar duit, tak dapat apa-apa. Follow up. Follow up ni lah satu aspek yang paling penting dalam kita nak closing. Kalau ramainya orang, dia memang follow up, first follow up dengan cara dah tak betul, kedua memang tak nak follow up, dan ketiga sangat takut nak follow up. Itu masalah dia. You kena ingat, bila kita buat ads, ataupun tak kisahlah you buat teknik marketing macam mana pun, yang penting you dapat prospek. Kalau you tak follow up, memang you takkan dapat duit. Memang kadang-kadang jadi seller, memanglah nampak macam kadang annoying, tapi nak buat macam mana kan? Apa kita boleh buat? Jadi itulah cara yang kalau kita tak approach orang, kalau kita tak orang kata remindkan dia orang, memang dia orang akan lupa you. Dia orang akan ingat orang lain yang keep follow up dia orang. Tapi follow up ni, cara follow up ada cara dia. Jadi tak perlu, jadi orang kata ada cara dia yang mana cara yang tak annoying, yang mungkin annoying tapi tak terlalu annoying sangat. Jadi ada cara dia. Dan kalau boleh untuk 7 hari pertama tu adalah aspek masa tempoh yang paling crucial. Masa 7 hari pertama dari lepas dia WhatsApp, dia tanya kita. Itu tempoh yang paling crucial. Kalau 7 hari pertama tu you buat macam buat bodoh je kan, lepas tu tak follow up, memang jawabnya memang tak close lah. Sebab apa? Sebab macam saya cakap lah, prospek yang datang bukan dia terus membeli. Lepas tu mulalah salahkan, lead tak bagus, lead tak quality. Sebab kita tak follow up, kita tak cukup follow up, kita tak cukup memujuk. Contohnya macam kita, macam saya kata lah, kata analogi macam kita nak cuba, kita ada minat seseorang, kita nak cuba mengorak dia. Hanya kerana dia reject kita sekali, kita terus tak nak ni tak layan, ini tak bagus, tu kita rasa negatif, kita tak nak dah, tegur dia dah. Mana orang nak ke kita? Tapi kalau kita approach sekali tak jadi, kita approach kali kedua, approach kali ketiga, approach kali keempat, sampailah orang yang kita nak approach tu dapat rasakan yang kita ni betul-betul nak meneruskan hubungan. Macam tu. Kalau seller dengan buyer, sampai dia rasa seller ni betul-betul nak berurus niaga dengan dia, barulah dia akan terbuka untuk mencuba servis atau produk kita. Jadi follow up tu jangan malas, jangan cepat fikir macam-macam, buat je kerja you. Buat kerja follow up. Follow up tu kalau boleh 7 hari pertama tu every day follow up. Sampailah dia kata saya tak nak lagi. Saya tak nak lagi, jangan ganggu saya, jangan WhatsApp saya. Itu tak apa dah. Tapi selagi dia sekadar senyap, kita terus follow up. Terus follow up, terus follow up. Dan sampai tahap macam even saya sendiri ada WhatsApp blaster, even saya sendiri ada hire orang boleh WhatsApp blaster untuk saya, untuk setiap 11 database tu. Tapi apa benda yang kita nak hantar ni supaya orang tak mengganggu ni? Itu yang saya nak cakap selepas ni. Apa yang kita nak kena hantar supaya orang tak apa hal Mamat ni kan? Asyik dia je, muka dia, pas dia, muka dia je WhatsApp. Kan? Apa yang kita nak kena hantar? Okey. Kan saya dah cakap yang aspek pertama tadi, iaitu kebimbangan diorang. Bila kita follow up ni, dia lebih kepada kita nak convince diorang lagi. Nak menunjukkan kita ni boleh menyelesaikan segala kebimbangan diorang. Jadi that's why, bila follow up tu, kita boleh hantar diorang testimoni. Contohnya kebimbangan diorang betul ke produk kita bagus. Jadi boleh hantar testimoni, buatlah satu story yang mana sebelum ni ada orang pakai, diorang pun masalah macam cik juga, ada masalah, mula-mula skeptikal dengan produk kita, tapi alhamdulillah lepas start guna, makin okey, dan alhamdulillah lepas tu dah terus bagus, sampai dia pun jadi ejen kami selepas tu. Nampak, sharekan bukti-bukti dia. Hantar sekali. Yang hari seterusnya pula hantar pula bukti lain. Office kita berada di Kuala Pilah, sekian-sekian ni kita ada kilang.
kita ada sijil halal, hari seterusnya hantar lagi, ini testimoni yang seterusnya kita bagi, follow up dengan bagi aspek-aspek yang menjawab kebimbangan diorang. Kalau yang jenis buat interior design, tunjuk gambar, inilah bukti kita dah punya projek, dah buat cantik, inilah customer-customer kita, hasil-hasil dia, result tunjukkan. Tunjukkan apa saja bukti. Dalam follow up ni kita buat berterusan. Sebab tu mula-mula elemen yang bila customer datang kat kita memang kadang-kadang bagi semua buat testimoni. Kalau ada 400 kita bagi. Anda rasa dia sempat nak baca semua? Memang dia tak akan sempat. Dia akan baca asyur tak baca je. Sebab tu dalam proses follow up kita kena terus bagi satu persatu. Barulah dia rasa macam dia akan tanya kita balik, dia tanya balik, tanya, dan berlakulah proses closing. Masa itulah kita nak bagi. Follow up ni adalah tempoh kita nak terus membagi bukti-bukti yang menjawab kebimbangan mereka. Jadi anda buat proses ni, insya-Allah masukkan semua elemen yang saya cakap tadi itu, gunakan semua elemen yang saya cakap tadi, insya-Allah anda boleh nampak anda punya closing level apa. Memanglah saya tak cakap closing anda boleh 10 masuk, 10 datang prospek, 10 close. Tapi dia akan membantu. Mungkin sebelum ni 10 datang, 1 je close. Tapi sekarang dah boleh pergi 3 close, 4 close. Sampailah anda dah sampai level yang kata dah biasa dah proses closing ni. Dah biasa dah. Bukti pun dah banyak. Kan? Bukti pun selalu anda post dekat page anda, tak putus-putus. Orang pun nampak prospek tu selalu nampak. Dia pun follow page anda. Dia pun nampak bukti-bukti tu selalu. Dia dah rasa macam confident. Sebab tu anda kena ingat satu je. Setiap prospek yang datang, kebimbangan dia memang tinggi ni. Kebimbangan. Dia punya trust rendah ni mula-mula dia datang. Tapi bila lama anda follow up, anda bagi konten kat dia, dia follow anda, dia tengok anda di social media banyak kali. Walaupun dia belum beli dengan anda lagi, trust dah naik. Dia punya orang kata kebimbangan dia dah turun. Tapi bila dia dah start beli, dia dah rasa puas hati dengan servis atau produk anda, trust dia dah naik ni lah. Kebimbangan dia dah rendah. Mungkin dia dah pakai lama, dia dah ada result, dia dah puas hati, dah sampai level, dia pun tolong promotekan produk anda kepada kawan-kawan. Dia dah jadi ejen anda, dah ejen percuma. Dah trust dah level ni, dah kebimbangan dah turun dah. Pada masa ni anda juallah produk apa pun dengan dia, juallah offer apa dengan dia pun, dia akan jadi existing client anda, dia akan jadi raving fan anda, dia akan jadi ejen anda. Anda bagilah, juallah produk bulan bintang, purnama apa pun, brand anda tetap menjadi pilihan sebab dah ada trust. Jadi hopefully anda faham tentang proses closing dan follow up ni, supaya apa saja lead yang datang, tak kisahlah daripada FB ad ke, daripada sosial media anda ke, daripada percuma ke, daripada word of mouth ke, daripada mana-mana lead datang pun, anda boleh gunakan cara saya cakap ni, strategi saya cakap ni, insya-Allah ianya berkesan. Dan ianya tertakluk juga kepada lead-lead database anda yang lama. Mungkin anda dah ada database yang lama, yang anda simpan, mungkin anda peram selama ni tak tahu nak buat apa, gunakanlah dengan strategi saya cakap ni. Gunakanlah strategi yang saya cakap ni, insya-Allah dia akan berkesan. Dia akan start customer berinteraksi balik dengan anda dan start berlakunya lah closing balik. Okay? Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jadi insya-Allah lepas ni akan ada video-video lain lagi dan cuba amalkan apa yang saya cakap ni. Kalau rasa tak percaya, buat dulu. Buat dulu, dah ada result nanti, slow-slow, insya-Allah percaya apa yang saya cakap ni. Okey? Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.